Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pihak pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, barisan para imam, para muazzin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, yang pertama sekali yang kita nak lakukan dan sentiasa lakukan adalah belajar menghargai pemberian dan kurniaan Allah. Kerana dengan kita belajar menghargai kurniaan dan pemberian Allah, satu, Allah akan tambah. Dan yang kedua, menjadikan kita tenang walaupun dalam keadaan kita nampak dan perasan ada nikmat yang Allah ambil, ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tarik. Sebab yang diri kita akan selalu nampak adalah apa yang Allah ambil. Tetapi yang nafsu kita tunjukkan, yang syaitan pada waktu itu bisikkan, adalah pada waktu itu supaya kita tak nampak yang Allah kurniakan. Padahal Allah bagi terlalu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kamu nak cuba mengira nikmat yang aku dah berikan, nescaya tak akan mampu untuk kira. Maka dalam kehidupan, perkara yang paling penting adalah kita nak belajar menghargai nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah nikmat dapat melakukan kebaikan. Contohnya kita dapat solat. Itu adalah satu nikmat yang besar. Dan apabila setiap kali kita melakukan kebaikan, kita pada waktu itu syukuri, kita pada waktu itu hargai, sebenarnya Allah akan jadikan amalan tersebut istiqamah. Lalu antara rahsia untuk istiqamah adalah setiap kali kita dapat buat amalan puasa, solat berjemaah, kita hargai, kita syukuri, dan itu menjadikan Allah akan tambah dan kekalkan dalam diri. Dan kita pada malam ni kita nak membicarakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Para ulama menggambarkan Isra' dan Mi'raj pada waktu itu dengan pelbagai pandangan. Bilakah berlakunya Isra' dan Mi'raj kepada baginda Nabi? Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebut pada tarikh Rasulullah menjadi Rasul, pada tahun yang sama berlakunya Isra' dan Mi'raj. Itu pandangan Imam At-Tabari. Kemudian pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Qurtubi pada tahun yang kelima kenabian, 5 tahun selepas Nabi menjadi Rasul. Tetapi pandangan yang diguna pakai di negara kita, pandangan yang mana banyak diambil di negara kita, Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab, semalam. Malam ni dah bukan lagi 27. Lalu pada 27 Rejab, pada tahun kesedihan, tahun ke-10 kenabian. Lalu Isra' dan Mi'raj berlaku pada tahun Nabi SAW sedang bersedih. Isra' dan Mi'raj berlaku dalam keadaan Nabi berduka cita, dan ianya adalah umpama tasalli, umpama pujukan Allah kepada baginda Nabi.
Sebab Nabi SAW berada dalam keadaan yang sangat sedih pada tahun tersebut. Apakah tahun kesedihan ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai Amul Huzun? Ianya adalah tahun yang mana Rasulullah SAW baru keluar daripada sekatan. Rasulullah baru lepas kena kurung. Nabi SAW baru lepas pada waktu itu kena tahan di dalam perkampungan Abu Talib selama 3 tahun. 3 tahun. Kita baru kena PKP 3 kali. Orang masing-masing dah marah. Rasulullah 3 tahun kena sekatan. Kenapa? Sebab orang Quraisy mereka minta dengan keluarga Nabi, serahkan Nabi untuk kami ambil tindakan. Tetapi keluarga Nabi kata tidak, kami tak akan serahkan Rasulullah. Maka pada waktu itu orang Quraisy semua sepakat, sebab Quraisy ni dia ada 14 pecahan dalam dia. Kalau contohnya orang Madinah ada 2, Aus dan Khazraj. Quraisy ni dia ada 14, ada Banu Asad, ada Banu Hashim, ada kabilah Abu Jahal, Banu Makhzum, ada pelbagai pecahan, ada 14. Lalu daripada 14 ni, salah satunya keluarga Nabi, Banu Hashim. Lalu Banu Hashim kata, Muhammad kami takkan serahkan. Maka baki lagi 13 ni kata, baik, kalau macam tu kami buat sekatan. Kalau macam tu kami buat sekatan. Dan apakah sekatan dia? Iaitu tak ada orang yang boleh berjual beli dengan keluarga Nabi. Tak ada orang yang boleh kahwinkan ataupun mengahwini keluarga Nabi. Tak ada orang yang boleh berjumpa, bercakap dengan keluarga Nabi. Dan keluarga Nabi tak boleh keluar daripada perkampungan mereka. Berapa lama? 3 tahun. Daripada tahun 7 kerasulan sampai tahun yang ke-10 kerasulan. Lalu itu antara ujian pertama Nabi SAW, 3 tahun. Kita mungkin dah lupa. Kadang-kadang bila Allah uji, manusia ni cepat lupa. Padahal bila waktu PKP dulu, kalau kita imbas balik, kita ingat balik, untuk sebahagian orang sangat-sangat perit. Pada waktu itu tak boleh bekerja. Untuk orang yang kerja, gaji dia adalah harian. Pada waktu itu tak boleh ke mana-mana, sangat perit. Tetapi Rasulullah 3 tahun pada waktu itu dikurung begitu. Tahun kesedihan. Baru dilepaskan daripada kurungan, Allah uji lagi. Apa yang berlaku? Orang kuat yang mempertahankan Nabi, Abu Talib, pakcik Nabi, meninggal dunia. 1. Belum hilang kesedihan pemergian Abu Talib, orang yang sangat banyak membantu Nabi. Siapakah yang sangat banyak membantu Nabi? Khadijah binti Khuwailid. Daripada seorang jutawan yang sangat kaya di Mekah, habis segala harta dia, isteri Nabi. Orang yang banyak menenangkan Nabi. Nabi SAW sampai kesudah, walaupun dah mengahwini isteri-isteri yang lain, Nabi SAW sentiasa sebut tentang Khadijah, yang umpama tangan kanan Nabi, orang yang banyak pujuk Nabi, orang yang mana banyak bersama dengan Nabi, orang yang habiskan harta dia untuk Nabi. Khadijah meninggal dunia pada tahun yang sama. Lalu semua ini, bahkan peristiwa Taif berlaku pada tahun yang sama. Rasulullah kena baling dengan batu untuk jarak untuk jarak lebih daripada 3 kilometer, kena baling dengan batu oleh orang-orang Taif. Sampaikan musuh Nabi Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, dia pun tak sanggup pada waktu itu melihat keadaan Nabi. Musuh kita kadang-kala kena ujian, musuh kita masih gembira. Nak tengok teruknya ujian Nabi kena baling dengan batu lebih daripada 3 kilometer kena baling. Bukannya ke Rasulullah dekat Taif tu, bila kita baca sirah, Rasulullah kena baling batu, mungkin sebiji, mungkin 10 biji yang kena 1. Tak, Rasulullah dibaling dengan batu untuk jarak anggaran lebih kurang 3 kilometer lebih. Dibaling dengan batu oleh kanak-kanak, oleh hamba, oleh orang-orang Taif. Sampaikan keadaan Rasulullah begitu banyak darah berlumuran. Musuh Nabi yang kebetulan ada kebun di Taif, dia orang Mekah, musuh Nabi, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Bukan musuh biasa, musuh ketat Nabi.
Antara 7 orang yang Nabi pernah sebut doa satu persatu untuk Allah binasakan adalah 2 beradik ini, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Antara 7 nama yang dalam hadis yang sahih Nabi pernah doa untuk Allah binasakan satu persatu, Abu Jahal, dan antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, musuh yang sangat banyak menyakiti Nabi. Musuh Nabi nampak Nabi kena baling dengan batu pun pada waktu itu dia rasa kesian. Itu nak tengok teruknya keadaan Nabi. Lalu keseluruhan itu berlaku pada tahun yang sama. Maka dikenali tahun 10 kerasulan itu sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Sangat sedih. Baru kehilangan isteri, baru kehilangan pakcik, baru keluar daripada kepungan, kena baling dengan batu. Maka kata para ulama, Allah perjalankan Nabi SAW dalam satu perjalanan yang pada waktu itu menenangkan Nabi. Lalu kalaulah hati kita gundah gelana, holiday, kan begitu kan, berjalan. Kan orang begitu, bila hati gundah, bila ada setengah orang hati dia gundah gulana, dia makan. Selalunya kaum ibu macam tu kan, dia sedih je. Isteri saya macam tu. Isteri saya kalau dia minta makan, dia kata beli makan. Dan saya tahu dah mesti hati dia tengah risau, sedih dan sebagainya. Lalu selalunya ada orang bila hati dia gelisah, makan. Tetapi Nabi SAW dalam kesedihan begitu, sebab Rasulullah pun insan. Walaupun tahap kesabaran Nabi sangat tinggi, Rasulullah pun insan. Maka Nabi telah diperjalankan dalam perjalanan yang kita kenali sebagai Isra' dan Mi'raj. Perjalanan di bumi dikenali sebagai Isra'. Perjalanan di langit dikenali sebagai Mi'raj. Perjalanan di bumi, dalilnya dalam Al-Quran, ayat yang pertama surah Al-Isra'. Itu yang kita nak baca berpandukan kepada tafsir Al-Wasit li Tantawi. Perjalanan di langit, dalilnya dalam Al-Quran, ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-18 daripada suratun Najm. Kitab saya hilang. Ni kitab saya. Tak bawa kitab dah, bawa handphone je. Lalu nak kena buka kitab sekejap. Okey. Lalu kita nak ambil daripada tafsir Al-Wasit. Lalu pada malam ini kita nak membicarakan tentang ayat Al-Quran. Saya nak berkongsi secara penuh. Kisah Isra' dan Mi'raj memang tak sempat, sebab kisahnya panjang. Kisahnya pada waktu itu luar biasa. Tetapi yang sempat adalah kita nak ambil pengajaran daripada surah Al-Isra' ayat yang pertama dan juga suratul Nahl ayat yang ke-127 hingga 128. Kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton di Facebook, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat daripada kalamullah, daripada perkongsian pada malam ini. Lalu ketika mana kita buka Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perjalanan Isra', perjalanan di bumi pada ayat yang pertama daripada surah Al-Isra'. Namun sebelum kita nak baca ayat yang pertama, kita nak ambil ayat sebelum surah Al-Isra', iaitu suratul Nahl. Suratul Nahl sebelum dia bermula daripada 2 ayat yang terakhir, ayat 127 muka surat 281. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-127, firman Allah, wasbir, dan bersabarlah kamu wahai Muhammad, bersabar. Lalu sebab itu Isra' dan Mi'raj ni hadiah. Kenapa hadiah berlaku? Sebab ketika mana terlalu banyak ujian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi daripada banyak-banyak peristiwa tu yang paling berat, Nabi SAW pernah beritahu kepada Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari, yang paling teruk adalah peristiwa Taif. Itu yang paling berat. Nombor 2, Uhud. Kenapa Taif yang paling teruk? Sebab Rasulullah pergi jalan kaki. Kita pergi naik bas, itu pun dah komplain, bas ni slow, bas ni aircon tak jalan, bas ni menjadikan kita pening.
Tetapi pada waktu tu kita tak ambil pengajaran pun. Kita tak ambil pengajaran. Kita baru berdiri dekat airport Jeddah, airport Madinah selalunya tak lama. Airport Jeddah 3 jam, 4 jam, kita dah bising. Rasulullah berjalan kaki ke Taif. Berjalan kaki. Saya kalaulah daripada Shah Alam tadi jalan kaki ke sini. Contoh. Kalaulah saya jalan kaki, yang mana mungkin tak datang. Kalaulah saya jalan kaki, tiba-tiba sampai kat pintu masjid pada waktu tu kena halau, belum kena balingan batu, mungkin order Grab terus balik. Tapi Rasulullah tak begitu. Kita nak faham kenapa Taif ni peristiwa yang begitu berat, sehingga Allah kata sabar wahai Muhammad, wasbir, sabar. Lalu Nabi pergi berjalan kaki. Satu, ketika mana berjalan kaki, Nabi berjumpa dulu dengan 3 orang adik-beradik yang merupakan pemimpin Taif. Mereka layan Nabi SAW seperti sampah. Alhamdulillah, sangat teruk. Ada di antara 3 adik-beradik kata, tak ada orang lain ke yang Allah SWT nak lantik Nabi. Contoh, kalau ada di antara sahabat-sahabat tiba-tiba bangun, tak ada ustaz lain ke nak datang malam ni? Tak ada ustaz lain ke? Nyampah tengok muka. Contoh. Silap-silap saya balik. Tapi Nabi SAW diperkatakan begitu, Rasulullah SAW tetap sabar. Ada seorang yang lain berkata, kalau bercakap dengan kamu, yang mengatakan kamu Nabi, aku lebih sanggup mengoyak kelambu Kaabah. Aku tak nak bercakap dengan kamu. Maka yang Rasulullah SAW terima daripada 3 orang pemimpin Taif adalah rejection, penolakan dan penolakan. Tetapi kata para ulama, berapa lama Rasulullah tetap duduk di Taif? 15 hari. 15 hari. Walaupun pada waktu itu dah di-reject, mereka tolak, Rasulullah SAW duduk selama 15 hari. Pengajaran pertama, dalam kita melakukan kerja agama, ataupun kita nak mengajak orang kepada Allah, ataupun kita nak tegur orang kepada kebaikan, syaratnya pada waktu tu mestilah hikmah. Ini ayat 127. Allah sebut pada ayat 125, nak mengajak kepada orang mestilah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Itu Rasulullah buat. Kita kadang-kadang kita marah sebab kita tegur orang kasar. Lagi-lagi kalau orang Melaka. Sebab ayah saya orang Melaka, kan mereka cakap kasar. Jadi orang Melaka, saya tak pasti orang Negeri Sembilan, tapi ayah saya Melaka, dia tak kasar. Tapi bagi kita orang Shah Alam, dengar mereka cakap ni kasarnya. Cakap tapi menjerit, cakap tapi marah. Contoh, taklah semua orang Melaka begitu. Tapi Nabi SAW dah menyampaikan dakwah begitu lemah lembut. Sebab itu pada ayat 125, firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak ke jalan Allah dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Itu Rasulullah buat. Tetapi walaupun pada waktu itu Rasulullah dah ajak dengan nasihat yang baik, Rasulullah dah ajak dengan lemah lembut, Rasulullah tetap terima penolakan. Maka pengajaran pertama pada malam ini adalah, dalam kita nak mengajak manusia kepada Allah, dalam kita pada waktu itu nak memperdekatkan manusia kepada Allah, penolakan, rejection adalah benda yang lumrah. Tak ada orang yang kita ajak dia akan terus terima. Tak ada orang yang pada waktu itu kita tegur semua akan terima. Maka dalam kita nak mengajak manusia kepada Allah, jangan berhenti hanya disebabkan penolakan. Jangan berhenti. Jangan pada waktu itu putus asa kerana hanya orang itu pada waktu itu mereka tak terima. Kalaulah Rasulullah punya hari dekat Madinah 13 tahun, nak dikira dengan sebahagian pendapat ulama sirah yang mengatakan hanya 500 orang beriman. 500 orang je beriman. 13 tahun punya usaha, siang malam. Kalaulah contoh kita nak kira, setahun ada 365 hari kali dengan 13 tahun, maka Rasulullah total pada waktu itu mengajak manusia anggaran 4,000 lebih hari. Rasulullah siang malam dengan penuh hikmah, jumpa manusia pada waktu itu dengan senyuman. Daripada 4,745 hari, yang beriman hanya 500 orang. Hanya 500 orang.
4745. Bayangkan pada waktu itu mungkin orang dah berhenti pada waktu tu buat apa dia buat. 500 orang sahaja. Tetapi pengajaran yang pertama daripada firman Allah pada ayat 127, wasbir, sabar. Dalam nak mengajak manusia kepada Allah tak mudah. Anak sendiri pun tak mudah. Nak mengajak anak sendiri pun tak mudah. Nak mengajak pasangan sendiri pun tak mudah. Suami nak ajak isteri kepada kebaikan, tak mudah. Isteri nak ajak suami pun tak mudah. Tetapi apabila kita buat kerana Allah, kita tak akan berhenti mengajak manusia kepada Allah. Maka Nabi SAW dalam fasa tahun kesedihan, walaupun pada waktu itu pelbagai ujian, Allah tetap berfirman kepada Nabi SAW, wasbir, dan bersabarlah kamu wahai Muhammad. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma sabruka illa billah." Kerana kesabaran kamu pada waktu itu adalah semata-mata kerana Allah, dan Allah akan hargai sabar. Allah sangat menghargai. Lalu kita nampak Nabi SAW walaupun diuji, Allah tak angkat ujian. Allah tak angkat ujian. Balik daripada Isra' dan Mi'raj, tetap kena ganggu. Bahkan orang Quraisy akhirnya nak bunuh Nabi. Pergi ke Madinah, tak selesai juga. Orang Quraisy ganggu lagi. Orang Yahudi pula nak bunuh Nabi. Maka pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat daripada peristiwa Isra' Mi'raj adalah Allah tak akan angkat ujian selagi mana Allah nak uji. Yang pasti adalah Allah tak uji lebih daripada kemampuan. Itu yang pasti. Lalu kadang-kadang kita kata, bila nak habis ujian ni? Allah berhak uji sebab kita adalah hamba. Lagi-lagi Allah suka menguji orang yang beriman. Firman Allah pada ayat yang kedua surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Adakah orang yang beriman dia sangka Allah akan biarkan mereka tanpa diuji? Tidak. Orang yang beriman lagi Allah suka uji. Sebab orang yang boleh bersabar bila diuji, dia boleh dapat kedudukan dan pahala lebih besar berbanding dengan orang yang beramal. Ada seorang ni beramal, tetapi ada satu lagi orang dia diuji dan dia sabar. Orang yang sabar bila diuji, kalau tak sabar tak dapat apa-apa. Orang yang sabar bila diuji, ganjaran dia lebih besar daripada orang yang beramal. Bahkan lagi besar ujian, lagi besar pahala. Sabda Nabi SAW, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Lagi besar ujian, lagi besar pada waktu itu ganjaran. Maka pengajaran yang kedua adalah Allah tak akan angkat ujian selagi mana Allah nak uji kita. Tetapi yang kita boleh buat adalah kita ingat Allah tak uji lebih daripada kesabaran. Dan kemudian Allah SWT sabda kepada Nabi, wala tahzan. Wahai Muhammad, jangan engkau bersedih atas apa yang dilakukan oleh orang Quraisy. Jangan bersedih. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Dan jangan kamu berada dalam kesempitan dada disebabkan perancangan-perancangan musuh-musuh kamu. Jangan. Allah yang menentukan segalanya, dan apa yang berlaku pun adalah berlaku dengan izin Allah. Maka bila Allah suruh Nabi sabar, Allah kata jangan bersedih. Dan Allah kata jangan sempitkan dada. Kata para ulama tafsir, selalunya dada kita terasa sempit. Kenapa? Sebab sedih yang berlebihan. Itu yang jadi stres, jadi macam-macam istilah dan sebagainya. Tetapi kata firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang mana dia benar-benar sabar, dia tak akan ada kesedihan. Dan orang yang benar-benar sabar, pada waktu itu wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, hatinya tidak akan sempit. Maka pengajaran yang ketiga, kata para ulama tafsir, yang kita boleh dapat adalah hanya dengan sabar Allah akan angkat kesedihan, dan hanya dengan sabar pada waktu itu dada kita akan berasa tenang. Lalu ini adalah kelebihan sabar. Kemudian kelebihan sabar yang seterusnya Allah janji, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun
Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Orang yang sabar, Allah panggil sebagai orang yang bertakwa. Kata para ulama, kalaulah Allah dah bersama dengan kita, apa lagi yang kita nak dalam kehidupan kita? Sebab itu bila kita nak minta tolong dengan Allah dalam suratul Baqarah, apa Allah sebut? Wasta'inu bis sabar. Nak minta tolong dengan aku, firman Allah, kena sabar dulu. Bila kita minta tolong dalam keadaan tak sabar, maka pada waktu itu permintaan kita tidak akan dilayan oleh Allah. Wasta'inu bis sabar. Dan mintalah tolong kepada Allah dengan sabar, wassalah, dan juga pada waktu itu dengan solat. Kita dalam kehidupan, kalaulah benda yang paling kita rasa musibah berat, apa yang patut kita buat? Ambil buku sirah, baca tentang bagaimana orang yang paling Allah sayang, Habibullah, kekasih Allah, baginda Nabi SAW, dan ujian baginda. Baru kita akan rasa musibah kita sebenarnya tak seberapa. Rasulullah SAW pernah dipukul. Rasulullah SAW punya jiran, semua jiran yang teruk, jiran Nabi. Antara jiran Nabi adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Apa dia buat? Dia campak najis binatang ke dalam rumah Nabi. Kita tak ada mungkin jiran macam tu. Dan bukan sekali, setiap hari itu jiran Nabi disakiti. Nabi SAW punya menantu pun menantu yang teruk. Menantu Nabi yang awal adalah dua anak lelaki Abu Lahab, yang Nabi kahwinkan dengan dua orang anak perempuan Nabi sebelum berkahwin dengan Uthman bin Affan, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Maka bila Nabi menjadi Rasul, Abu Lahab kata dengan anak dia, ceraikan anak perempuan Nabi, ceraikan. Cuba kita bayangkan, kalaulah anak kita, anak perempuan, gagal dalam perkahwinan sebab kita, bagaimana perasaan seorang ayah yang sangat sayangkan kepada puteri dia? Dua orang, Ruqayyah menjadi janda kerana Rasulullah SAW adalah Rasul, tak ada salah apa-apa pun. Ummu Kulthum pun begitu, yang akhirnya kedua-dua ini menjadi isteri kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Allah gantikan dengan menantu yang lebih baik, sehingga dalam sejarah dunia tidak ada mana-mana manusia yang pernah mendapat kelebihan berkahwin dengan dua orang anak perempuan Nabi. Zinnurain, pemilik dua cahaya, Uthman bin Affan. Tapi sebelum berjumpa dengan menantu yang baik, kalau kita nak tengok ciri menantu yang baik, Uthman bin Affan adalah ciri menantu yang baik. Itu Uthman bin Affan. Sebab itu Rasulullah selepas kematian Ummu Kulthum, apa sabda Nabi SAW? Kalaulah aku ada anak perempuan lagi, nescaya aku akan kahwinkan dengan Uthman. Mula-mula Nabi kahwinkan dengan Ruqayyah. Ruqayyah meninggal dunia ketika mana Rasulullah berada semasa Badar. Maka Nabi kahwinkan dengan Ummu Kulthum ketika mana Nabi SAW masih hidup. Ummu Kulthum meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, kalaulah aku ada menantu yang baik, nescaya aku akan kahwinkan dengan Uthman lagi. Tapi dah tak ada. Sebab Uthman ni pemalu, lembut orang dia. Bukannya menantu yang pada waktu tu tak tahu malu. Penantu yang tak tahu malu ke contohnya, ataupun menantu yang kasar. Maka sebenarnya tidak. Uthman bin Affan adalah contoh menantu yang baik. Dan dialah satu-satunya manusia yang ada kesempatan berkahwin dengan dua orang anak Nabi. Sebelum itu tak ada pernah mana-mana manusia berkahwin dengan dua orang anak perempuan Nabi SAW. Tapi sebelum mendapat menantu yang baik, kena uji dulu. Rasulullah punya anak perempuan yang sama diceraikan. Lalu Rasulullah disakiti, keluarga Rasulullah disakiti. Pada waktu itu, apa dalaman Rasulullah disakiti, perasaan Rasulullah disakiti, kena ejek, bukan satu gelaran, pelbagai gelaran. Ada yang memanggil Nabi ahli sihir, ada yang memanggil Nabi majnun, gila, ada yang memanggil Nabi kahin, tukang cerita. Sikit-sikit Muhammad ni cerita, sikit-sikit Bani Israel, Nabi Musa, kaum Ad, kaum Samud, maka mereka panggil Nabi tukang cerita. Dan pelbagai lagi syair, mereka panggil Nabi ini adalah penyair dan seumpamanya. Tetapi apa perintah Allah kepada Nabi? Wasbir, sabar. Dan ganjaran untuk sabarnya Nabi
4 bulan sebelum wafatnya Nabi, seluruh benua Arab dah masuk Islam. Ganjaran daripada sabar. Tapi adakah pada waktu itu sabarnya Nabi sekejap? 23 tahun Nabi SAW sabar. Sabar, terus buat kerja. Sabar, terus buat kerja. Sabar, terus buat kerja. Maka ketika mana Hajjatul Wada', Nabi nampak depan Nabi ada ratusan ribu sahabat, dan Islam pada waktu itu dah sampai ke seluruh benua Arab. Dan disitulah Allah gembirakan Nabi SAW. Maka pengajaran yang keempat adalah bahawa setiap ganjaran sabar Allah pasti bagi. Cumanya kadang-kala manusia ni dia tergopoh gapah. Dia kalau boleh dia nak ganjaran tu sekarang. Dia kalau boleh dia nak ganjaran tu segera. Lagi-lagi kita hidup semuanya segera. Kita kalau makan nak segera. Kat rumah tu kadang-kala dah jadi macam restoran. Mana makanan? Padahal isteri tu pun baru balik dengar kuliah. Tapi masuk rumah aja mesti ada makanan. Makanan nak segera. Kalau boleh pada waktu itu semua benda nak segera. Sehingga kan kat dunia ni semua benda pada waktu itu nak segera. Nak tanam tumbuhan pun nak hidup pada waktu itu dengan segera. Semua benda nak segera. Kalau beli barang pada waktu tu, kalau boleh order hari ni, semalam dah sampai. Sampai ke tahap begitu, semua benda nak segera. Lalu kita hidup dalam keadaan semua benda segera. Buruknya adalah pada waktu itu susah untuk orang beriman ini sabar. Sebab Allah bukan begitu cara dia. Allah uji. Tapi yang pasti dekat akhirat Allah balas, dan sebelum meninggal dunia Allah akan tunjukkan hasil. Sama juga macam orang dulu. Orang dulu bekerja, dia sabar. Orang sekarang tidak. Habis belajar dia kalau boleh nak jadi bos. Sebab pada waktu itu semua benda nak segera. Tapi di situ akan menjadikan kita susah nak sabar. Kerana sabar itu dia ada proses dia. Sabar itu dia ada tempoh dia. Tetapi yang pasti, innallaha ma'as sabirin. Allah berjanji orang yang sabar, pada waktu itu Allah akan berikan ganjaran. Dan apakah ganjaran Nabi? Sebab itu ada kaitan, kata para ulama tafsir, di antara ayat 127-128 surah An-Nahl dengan surah berikutnya. Dan lalu apakah ganjaran Nabi setelah 10 tahun bersabar ketika mana diuji? Ganjaran Nabi adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ganjaran Nabi SAW adalah perjalanan bertemu dengan kekasih, bertemu dengan Allah. Itu adalah ganjaran Nabi. Dan tak ada hadiah yang lebih besar daripada dapat bertemu dengan orang yang kita cintai. Tak ada hadiah. Kalaulah mungkin dulu sahabat-sahabat ada pernah bercinta, hadirin hadirat pernah bercinta, kalaulah pernah, lalu kalaulah kita dapat jumpa dengan orang yang kita cintai, walaupun tengok daripada jauh, apakah perasaan kita? Seronok mungkin, tenang mungkin, hilang segala gelisah. Sebab kenapa? Berjumpa dan melihat orang yang dicintai itu adalah nikmat yang luar biasa. Nabi SAW dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada hadiah yang lebih besar daripada seorang kekasih dapat bertemu dengan kekasihnya. Sebab itu Allah mulakan peristiwa luar biasa, peristiwa yang tak boleh diterima oleh akal. Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan dengan ayat keimanan, firman Allah Subhana. Ianya bukan berkaitan dengan akal. Sebab itu orang yang cuba nak faham Isra' Mi'raj dengan akal, dia akan tolak. Orang yang cuba nak faham Isra' Mi'raj dengan akal, dia akan cuba buat helah. Dia kata Isra' dan Mi'raj ni mimpi je. Tetapi apabila seseorang itu dia pandang Isra' dan Mi'raj dengan keimanan, dan memang Allah mulakan kisah tersebut dengan keimanan, firman Allah Subhana, Maha suci Allah, tidak ada apa-apa yang mustahil untuk Allah. Firman Allah, kenapa? Allazi asra, kami yang memperjalankan Muhammad
bukannya Nabi SAW pergi sendiri. Lalu bila Allah yang memperjalankan Nabi, tidak ada apa-apa yang mustahil. Maka pengajaran yang kelima, bahawa kisah seperti Isra' dan Mi'raj, kisah-kisah yang berkaitan mukjizat baginda Nabi, kisah-kisah yang pada waktu itu kadangkala akal kita pada waktu itu sukar untuk fahami dan terima, sebenarnya perlu dipandang daripada kacamata iman. Bila kita pandang daripada kacamata iman, maka jadilah kita seperti Sayyidina Abu Bakar. Bila orang Quraisy Mekah cuba untuk mengapi-apikan Abu Bakar supaya tinggalkan Nabi, benci kepada Nabi, jangan ikut Nabi, apa kata Abu Bakar? Yang lebih ajaib daripada itu pun, kalau Muhammad sebut, aku percaya. Asalkan Rasulullah yang sebut, aku percaya. Itu adalah iman. Iman akan menjadikan akal pada waktu itu ikut iman. Kalaulah iman lemah, maka kita nak cuba jadikan iman kita ikut akal. Benda yang akal kita faham, maka kita percaya. Benda yang akal kita tak faham, maka kita tolak. Padahal akal ini terhad pengetahuan dia. Sebab itu di dalam tafsir Ma'ariful Quran dalam bahasa Urdu, Ma'ariful Quran ditulis oleh mufti pertama Pakistan. Maka dalam Ma'ariful Quran dibincangkan di mana berakhirnya ilmu yang boleh difahami oleh akal. Di situ barulah bermulanya ilmu berkaitan wahyu. Akal tak boleh faham semua benda. Lalu sebab itu hadiah Nabi adalah perkara yang tak boleh difahami oleh akal, tetapi perlu beriman. Sebab itu Allah mulakan firman-Nya. Dah masuk azan. Nak azan dulu ke? Bagus azan dulu ke? Sebab azan adalah syiar. Kita bagi laluan pada azan, dan kemudian kita sambung lagi sedikit. Ada ke muazzin dia yang Madinah Mekah punya suara? Masya Allah. Azan adalah syiar, lalu kita beri laluan pada azan. Kita akan sambung selepas itu lagi sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Allahu Akbar, Allah.
وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة آتي سيدنا محمد وبعث مقاما محمود يا أرحم الراحمين إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك اللهم رب صل على محمد ورضى عني رضا لا تسخط بعده أبدا. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sambung lagi sedikit sebab saya risau ada di antara sahabat-sahabat yang ada urusan. Kita sambung lagi sedikit. Maka firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Isra' dan Mi'raj berlaku dengan kudrah Allah, kekuatan Allah. Dan pada waktu itu walaupun difahami luar daripada kemampuan akal manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka firman Allah Subhanahu, Maha Suci Allah. Dan penyucian kepada Allah adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab itu sebahagian para ulama tafsir menyebut, kalau kita perasan susunan ayat yang berkenaan tentang Subhana ataupun tasbih, maka kita nampak pada juz yang ke-15 Allah berfirman Subhana dengan masdar, segala puji. Kemudian pada juz yang datang kemudian, contohnya juz yang ke-27, maka Allah datangkan perkataan-perkataan dengan fi'il madhi, kata kerja yang lalu, sabbaha, sabbaha lillah, telah memuji Allah sekian-sekian makhluk. Kemudian apabila kita melihat pada juz yang ke-28, Allah menggunakan pula fi'il mudhari, yusabbihu lillah, dan sedang memuji, akan memuji Allah. Dan akhirnya bila Allah dah gunakan masdar, Allah dah gunakan kata kerja yang lalu, kata kerja yang sedang dan akan berlaku, maka pada ayat, pada surah yang berada pada juz yang ke-30, Allah ingatkan manusia, bila semua sentiasa mengingati Allah, maka tugas kita manusia yang lupa ini adalah sabbihisma rabbikal a'la. Perintah, fi'il amar, sabbih, ingatlah, pujilah Allah al-a'la, yang maha tinggi. Lagi-lagi Allah alladhi khalaqa fasawwa, yang telah ciptakan kamu. Bukankah Allah dah ciptakan? Kenapa susah pada waktu itu untuk memuji Allah, untuk menyucikan Allah, padahal semua makhluk memuji Allah. Sebab itu dalam surah Al-Isra' firman Allah, wa in min syai' illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu apapun yang di dunia, bahkan jamadat, benda yang kita nampak tak bergerak sekalipun, kecualinya semuanya sedang memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tak sedar dan tak faham cara mereka memuji Allah. Nabi Yunus dengan memuji Allah, menyucikan Allah, selamat daripada berada dalam perut ikan. Yang mana firman Allah, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah bukan kerana baginda Nabi Yunus termasuk daripada kalangan orang-orang yang menyucikan Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, akan kekal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Tapi dengan berkat tasbih puji Allah, Allah keluarkan daripada perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, tasbih Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Maka daripada ini, pengajaran yang kelima adalah kehidupan kita mesti sentiasa dengan memuji Allah, dengan pada waktu itu menyucikan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Basahkan lidah kita. Orang yang sentiasa berzikir, kelebihan yang paling pasti, hati dia tenang. Ala bizikrillahi taqmainnul qulub. Penyakit yang pada waktu itu makin lama makin ramai orang ada adalah hati yang gelisah. Banyak orang hati yang gelisah, hati yang tak tenteram, hati yang pada waktu itu nampak senyum, tapi dalam hatinya Allah, hanya Allah yang tahu. Berapa banyak orang yang ambil nyawanya kerana masalah hati. Luar nampak gembira, nampak sempurna, nampak ada segalanya, tapi hati pada waktu itu dahsyatnya. Saya pernah jumpa dengan seorang, masa tu saya ada bagi ceramah, sebelum Covid lagi, 5 tahun dia kata dia ada stres. Saya kata dahsyat sekarang, 5 tahun dah ada stres.
Bayangkan orang yang berusia bagaimana. Kadang-kadang kanak-kanak pun mungkin kerana ibu bapa punya demand sangat tinggi, ibu bapa punya kehendak sangat tinggi, ataupun tekanan daripada hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang tanpa kita sedar, berapa ramai yang di antara kita ada masalah hati yang tenang. Lalu bagaimana pada waktu itu nak dapat hati yang tenang? Hilangnya gelisah. Maka pada waktu itu biasakan lidah menyebut Allah, hati kita mengingati Allah. Maka firman Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdun, kata para ulama, adalah gelaran yang paling mulia Allah sedang panggil Nabi. Daripada situ kata para ulama, Nabi SAW menunjukkan kepada kita, nak jadi lagi mulia di sisi Allah adalah jadi hamba yang paling sempurna. Orang yang paling bersifat hamba, orang itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Kita nakkan kemuliaan, jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sini di tempat memuliakan Nabi, gelaran yang Allah panggil Nabi adalah abdun, hamba. Dan orang yang bersifat hamba, antara ciri-ciri dia adalah dia akan banyak berdoa. Itu tanda orang yang ingat dia hamba. Berdasarkan firman Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Lalu kalaulah kita nak check, kita ni betul-betul bersifat hamba ke ataupun kita lupa, tengok banyak mana doa kita. Kalaulah kita memang orang yang banyak doa, jaga doa-doa yang Nabi ajar, keluar masuk masjid, sebelum makan, selepas makan, keluar masuk bilik air, ketika mana melakukan apa-apa, doa-doa yang selalu kita ingat. Sekurang-kurang doa adalah bismillah, sekurang-kurang doa. Sebab setiap benda yang dimulakan dengan bismillah, Allah anugerahkan keberkatan. Maka bila seseorang itu sentiasa berdoa, itu tanda diingat dirinya hamba. Kalaulah kita ni susah nak berdoa, jarang berdoa, maka sebenarnya kita sedang lupa yang kita adalah hamba. Berdasarkan dalil, iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami memperhambakan diri. Apakah tanda hamba? Wa iyyaka nasta'in. Ketika mana kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah selepas itu, bilakah Allah perjalankan Nabi? Laila, pada waktu malam. Maka selepas daripada perkataan bi'abdihi, datangnya Laila, kata para ulama, waktu yang paling Allah suka seorang hamba bermunajat kepadanya adalah pada waktu malam. Waktu yang paling Allah suka. Sebab itu kalau kita nampak susunannya bi'abdihi Laila, dan Isra' dan Mi'raj Nabi pun berlaku pada waktu malam. Antara sifat ahli syurga, mereka beribadah malam. Firman Allah dalam surah Ali Imran, ketika mana menceritakan sifat-sifat ahli syurga, antaranya wabil asharihum yastaghfirun. Pada penghujung malam mereka sibuk meminta keampunan Allah. Lalu bagaimana malam kita? Ada orang di istiqamah bangun malam, Masya Allah. Terutamanya bila ada game bola Champions League kan, 2.45, istiqamah. Tak perlu alarm, dia boleh bangun. Bukan kat sini, tetapi ada sebahagian orang minat dia pada bola. Pada waktu itu walaupun tim dia kalah, ada lagi kalau sokong Manchester, asyik kalah aja, seri kalah. Lalu dah tukar jurulatih pun pada waktu tu kalah. Tetapi ada orang ketika mana tiba je waktu perlawanan game, dia boleh bangun. Ada orang begitu. Dan ada orang yang mana Masya Allah kerana istiqamah dijaga amalan malam, tiba je waktu, pada waktu itu boleh bangun. Saya pernah ada seorang sahabat yang belajar sekali dengan saya di Afrika Selatan, di South Africa. Lalu kami pernah bermusafir ketika itu di Bangladesh. Lalu saya pernah bermusafir dengan dia. Waktu tu dia sakit teruk. Nak bangun pun tak boleh. Tetapi sebab dia dah istiqamah solat malam, walaupun dalam keadaan sakit, automatik bila tiba waktu, dia beribadah malam. Itu dah menjadi sebati. Itu dah menjadi pada waktu itu sebahagian daripada kebiasaan diri. Dan itu datang dengan mujahadah. Itu datang dengan istiqamah. Itu datang apabila dilakukan berterusan. Keadaan macam mana sekalipun, pada waktu itu dia akan bangun
solat malam. Dan kalau kita nak tengok seseorang itu baik ke tak, soleh ke tak, maka tengok dengan istiqamahnya di solat malam. Sebab itu sabda Nabi SAW, orang yang ibadah malam, فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, tanda seseorang itu salih adalah di ibadah malam. Lalu kalaulah contoh nak cari calon menantu, tengok dia solat malam ke tak. Kalau dia istiqamah solat malam, maka pada waktu itu insya-Allah dia salih. Mesej dia pukul 4 pagi, tengok dia balas tak. Sekali rupanya dia bukan solat malam, dia buat benda lain. Tapi selalunya orang yang solat malam istiqamah, bukan sekali dua. Contohnya setahun hanya sekali, Ramadan je, itu pun malam ganjil sahaja, bagus. Tapi pada waktu tu belum istiqamah. Sabda Nabi SAW, orang yang istiqamah solat malam, ibadah malam, itu adalah antara tanda orang itu salih, orang itu adalah baik. Dan antara solat malam yang disukai oleh Allah adalah solat malamnya Nabi Allah Daud. Sebab dia sederhana. Macam mana solat malam Nabi Daud? Yanamu nisfah. Nabi Daud akan tidur separuh malam. Katakanlah contoh malam tu 6 jam, maka baginda akan tidur separuh 3 jam. Kemudian Nabi Daud akan bangun beribadah 1/3 malam. Lalu kalau contoh 6 jam, maka 3 jam tidur, 2 jam ibadah, 1/3. Dan kemudian selepas ibadah, Nabi Daud akan rehat kembali. Lalu rehat, ibadah, rehat. Dan kenapakah itu ibadah malam yang Allah suka? Sebab dia tak membebankan. Pada waktu itu, manusia boleh istiqamah. Cumanya berhati-hati lepas solat malam tidur balik. Sebab khawatir pada waktu itu tak bangun-bangun dah. Dah solat malam, lepas tu tidur, maka tak bangun, maka hilang subuh dan sebagainya. Tapi itu ibadah malam yang Allah suka. Kenapa? Sebab dia sederhana. Sebab amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang dilakukan berterusan. Dan yang terakhir firman Allah, perjalanan Isra' Nabi, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada satu masjid ke satu masjid yang lain, nak menunjukkan kepada kita satu isyarat bahawa tempat yang paling Allah suka adalah rumah Allah. Adalah rumah Allah tempat yang Allah paling suka. Ketika mana manusia berada di dalam kedahsyatan padang mahsyar, yang mana manusia Allah biarkan berdiri pada waktu itu selama ribuan tahun, Allah biarkan berdiri. Sebab itu ayat Maliki Yaumiddin peringatan. Sebab pada hari kebangkitan Allah biarkan manusia beribu tahun, Allah biar. Tak mula hisab, tak mula perhitungan, tak ada siapa masuk syurga, tak ada siapa masuk neraka. Allah hul. Pada waktu tu tunggu dekat padang mahsyar ribuan tahun. Ada riwayat mengatakan 50,000 tahun Allah biarkan begitu. Ada riwayat mengatakan 80,000 tahun, hanya Allah yang tahu berapa lama. Sehingga ada orang yang tak tahan, dia kata, ya Allah segerakan. Kalau neraka. Mereka sangka neraka itu lebih ringan, padahal neraka itu lebih teruk azabnya. Tapi dalam kedahsyatan tersebut, ada 7 golongan. Pada waktu itu dia akan bersenang lenang. Mereka diletakkan di bawah tempat VVIP. VVIP, dia tengok orang sesak-sesak, mereka pada waktu itu dalam keadaan tenang. Siapakah 7 golongan ini yang akan diletakkan di bawah naungan arasy Allah? Antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Orang yang hatinya sentiasa dekat dengan rumah Allah. Hatinya mu'allaq, terikat, terpaut, tergantung dengan rumah Allah. Bila dia tinggal je rumah Allah, hati dia tak tenang, datang balik rumah Allah untuk solat berikutnya. Bila dia tinggal je rumah Allah lama, pada waktu itu hatinya tak tenang, pada waktu tu dia datang balik ke rumah Allah. Maka orang yang mana hatinya dekat dengan rumah Allah, maka pada waktu itu adalah orang yang selamat di dunia, dan Allah janji akan selamat di hari akhirat. Maka perjalanan Isra' Nabi adalah daripada satu masjid, Masjidil Haram, hinggalah pada waktu itu Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Daripada satu masjid ke satu masjid, sebagai isyarah kepada kita agar mendekatkan diri kita dengan rumah
Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah menjadikan kita orang-orang yang sentiasa dekat dengan rumahnya, orang-orang yang sentiasa menjaga perintahnya, hadiah iaitu solat, orang-orang yang sentiasa berusaha untuk meredakan Allah dan juga berusaha untuk mengikuti sunnah dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sabar apabila diuji, orang yang tak berputus asa mengajak manusia kepada Allah walaupun tak ada sambutan, walaupun tak ada yang menerima teguran, maka mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu saya mohon maaf, saya terlebih masa. Apa yang baik daripada Allah sahaja, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu, hanya Allah yang maha sempurna. Kita tutup dengan tasbih dan juga suratul asar insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Terima kasih yang telah bersusah payah menganjurkan. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Allahumma salli ala